buat grup kan, buat grup dalam phone ni, buat grup macam-macam lah. Dengan media sosial ni, buat grup dengan mak ayah. Dia pun tak tahu mak ayah dia hidup lagi ke tidak. Kan? Okay, pastikan ya, mak ayah, pastikan anak-anak buatkan homework ni ya, siang ni, tak tahu. Senyap, tak tahu. Dah mati ke mak ayah kan? Yang seorang tu macam ni. Dalam grup kan. Yang seorang tu main kujung. Macam tu tak tahu. Lepas tu sensitif tu, kalau dia cikgu masukkan ni anak-anak yang tak siap homework, tak pun masuk dalam grup, awak memalukan keluarga saya. Masa tu hidup lagi kau rupanya. Saya ceramah dekat satu sekolah. Bayangkan apa nak jadi dengan sistem sekarang. Saya ceramah dekat satu sekolah asrama penuh yang terbaik di Malaysia. Saya tak nak sebut area mana, sebab kalau saya sebut area mana, orang tahu tu je sekolah tu. Terbaik, sekolah menengah asrama penuh terbaik. Memang mak ayah dia orang daripada sekolah tu yang hebat-hebat juga. Bayangkan cikgu-cikgu tak boleh tegur anak murid dari segi rambut, tak boleh. Berjuai-juai kepala dia dekat apa, rambut dia tu dekat songkok kopiah dia waktu semayang. Kan? Tak boleh SMS. Kalau SMS dengan apa yang dia type tu dekat media sosial tu, dia type kan, message kepada parent salah tulis je, tata tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada saudara pengurusi acara yang berusaha, Encik Helmi bin Muhammad, guru besar Bandar Instek, SK Bandar Instek, seterusnya Puan Zaliha, Puan Hajah Zaliha binti Abdullah, penerangkan dan pentadbiran dan kurikulum. Itu juga yang dihormati Cik Razali bin Yusof, guru penolong wal murid SK Bandar Instek. Yang dihormati Cik Nur Izzuddin bin Makzin, penolong kurikulum SK Bandar Instek. Begitu juga saudara Khairul Nizam Sopri, sahabat saya, Puan penolong kanan petang SK Bandar Instek. Puan Usnani binti Yaakob, pengurusi kebatik SK Bandar Instek. Seterusnya guru-guru pelatih dan seterusnya yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, saya pun tak sangka boleh datang sini. First time lah datang kan. Ikutkan potong queue lah kan. Potong queue. Orang lain booking. Untuk makluman semua, jadual saya tahun ni dah penuh. Tahun ni habis hari-hari saya ceramah. Saya baru balik daripada landing semalam daripada KK. Saya ceramah di Sandakan di Kota Kinabalu. Ni sampai, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, malam ni petang Kuala Kangsar, malam Kulim, esok pagi naik flight ke Kelantan, ke Kota Baru selama 3 hari. Macam tu lah jadual sama serbat. Saya balik daripada umrah hari tu, seminggu kan, balik pada umrah, terus ceramah di saya rehat satu hari, bukan landing pagi subuh, kemudian malam tu rehat lagi. Esok paginya tu ceramah di Bukit Goh, Kuantan. Bukit Goh, Kuantan, malam, petang dan malam batal sebab tak larat. First time lah saya balik, tak ada masalah, tapi bila pergi ceramah tu baru rasa badan tak sihat. Esoknya tu try juga ceramah dekat untuk pengusaha tadika, satu guru-guru tadika kan, great teachers, great parents, buat dekat sekolah Matrix kat Senayan tu. Pun ceramah pagi je, lepas tu tak larat dah. Petang tu langsung jumpa doktor bagi rehat 5 hari MC. Tonsil dah bengkak, apa semua, badan pun dah tak sedap. Sebab bimbang ada penyakit-penyakit lain bawa balik pada Arab kan. Jadi rehat. Lepas tu ni masuk hari ni dah seminggu dah saya ceramah balik semula. Dengan suara pun okey lah. So tahniah lah saya ucapkan kerana berjaya buat program hari ni ya, Nizam. Tahniah lah kan. Dia memang macam tu pakai kabel tak habis-habis.
Dia tak dapat, bagi dapat juga. Dia tak apa dia janji dengan sekolah, tak tahulah kan. Tapi itulah dia, sahabat saya lama dah ni. Dan tak salah nak ayat nak berkampung sangat lah. Kalau setakat balik rumah tak ada berkampung tu dah. Cerita kan. MC macam tu lah dia punya over kan. Saya ni peminat tega ustaz ni. Kau jumpa Ustaz Don pun kau cakap macam tu, kau jumpa Ustaz Kazim pun cakap macam tu. Kau sudahlah, aku tak percaya orang-orang ni, tak ada lah kan. Semua orang dekat sini minat betul dengan Ustaz, hari-hari tengok kan. Dengan Kazim cakap macam tu, dengan Ustaz Don cakap macam tu, jumpa harian tu pun cakap macam tu, tak ada lah kan. Tapi tak apalah, terima kasih lah banyak yang sudi tengok tu. Tapi memanglah baru-baru ni terima kasih banyak lah sokongan-sokongan tu. Dapat kajian yang dibuat baru ni dalam TikTok yang paling kerap muka keluar saya lah. Saya pun tak tahu, makin orang edit masuk daripada gambar macam ni tinggal muka dia edit tinggal muka nak buang watermark tu kan. Apa dia. Tapi tak apalah, macam mana pun saya ucapkan tahniah atas program pada hari ni. Kalau ikut kan apa dunia semakin mencabar, guru makin tercabar jadi tajuk ke main ni kan. Macam tu lah. Jadi bila saya fikir tajuk macam ni kan, sebenarnya memang itulah yang realiti berlaku pada guru-guru kan. Walaupun kita tengok nampak macam hebatlah berkampung kan, tapi jelah kan, cikgu ni bukan nak warna datang sekolah, tengok muka masing-masing, tak ada dah. Dan pada otak sekolah lain tak ada pun, kita je kan, macam tu kan. Tapi itulah dia kan, setiap kejayaan tu dia adalah dia punya cabarannya. Bak kata orang tu cantik dipandang bulan mengambang tak orang dia awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tu biasa. Nak pula jadi guru, tapi masa mula-mula minta dulu, masa dulu belajar dulu, nak jadi cikgu kan. Nak jadi pendidik kan. Tu sebab kadang-kadang bila buat reunion yang paling kita rimeh, orang tanya kita, kau buat apa sekarang? Kan, kawan-kawan kerja jawatan macam ni. Kita kadang-kadang boleh pula cakap, kau jawatan apa? Kau buat apa? Kau kerja mana? Aku cikgu je. Kenapa kena ada perkataan je kat ujung tu? Sedangkan inilah tempat yang paling mulia dan tempat yang paling susah sekali nak menghasilkan pelajar yang baik. Inilah tempat paling susah sekali. Dia punya kita dapat, dan paling hebat cikgu tadika tu paling hebat. Prasekolah. Tak, saya tak sebut prasekolah, tadika. Tadika saya sebut ni, saya tak sebut prasekolah. Minta maaf lah saya tak sebut. Kau tak payah nak topuk diri sendiri tak? Macam tu kan. Yalah. Sebab raw material, kita dapat benda yang mentah daripada mak ayah kan. Mak ayah hanya bagi yang basic. Tapi hala tuju dia kan, daripada tadika tu. Kan, daripada tadika. Kan, prasekolah, okey kan. Maknanya daripada awal. Kemudian nak sampai pula sebelum sampai kepada tahun 1. Kan, development dia tu kita dah mula nak letakkan dia, nak channelkan dia dengan subjek-subjek. Kemudian masuk tahun 2, tahun 3 sampai tahun 6 tu, siapa yang mengajar tahun 6 tu dia dah selesa, tahun 5, tahun 6 tu dia dah selesa sikit lah. Kan, tapi sampai ke sekolah menengah, tiba-tiba level dia rasa dia lagi hebat daripada sekolah rendah. Kan, dia rasa dia lagi hebat daripada sekolah rendah. Tapi pun susah juga, tapi tidaklah sesukar di sekolah rendah sebab nak create hala tuju tu. Itu sebabnya saya pesan pada semua, jangan rasa kecil, jangan rasa rendah diri dengan karier perguruan. Sebab tu karier yang paling mulia sekali. Sebab setiap yang kita ajar anak-anak murid kita ni sebenarnya asas. Kita ajar dia basic. Dan sepanjang hayat dia akan guna basic tu. Kan? Jangan meninggi suara dengan orang tua. Kan? Satu campur satu, dua, basic. Sedang kita kalau niat kan, niat ikhlas kita kan, pada Islam niat kerana Allah. Kalau kita niat betul-betul niat kita baik, pada yang bukan Islam dia percaya pada karma buat baik dibalas baik. Kita tengok dekat situ saham tu akan berterusan selagi mana dia pakai apa yang kita ajar. Benda tu lah yang paling mustahak. Itu sebab saya dulu pernah jadi cikgu, tapi bila saya jadi cikgu saya tak boleh. Saya berhenti jadi cikgu, saya sambung belajar. Saya dulu habis sekolah dulu saya terus kerja. Saya kerja kilang plus 11, kilang memproses makanan.
di Taman Tasik tu. Dia sekarang ni dia pernah jadi kilang Alif Production. Kalau kita tengok sebelah Yayasan Sofa punya dekat kilang tu bawah kan, depan menghadap Shell tu. Yang menghadap Shell tu, truck sebelah sini. Dia belah sini, belah nak pergi ke Taman Tasik tu. Ada tu, memang tepi jalan tu betul. Bila saya tengok tu memang saya ingat lah, saya kerja situ operator pengeluaran, gajinya 300 sebulan. RM150 setengah bulan gaji. Bayangkan dapat separuh bulan, 15 bulan dapat 1,5, hujung bulan dapat 1,5. Kerja tu lah, ada filling, ada cooking, ada yang ini, sampai kat yang apa tu, dekat bahagian steam tu nak bagikan packing. Dia ada buat packing untuk nasi goreng, untuk sambal, untuk apa. Jadi kita tuang je dekat dalam kuali tu, masuk nasi, jadi nasi goreng lah tu kan. Lepas tu saya cuba dapat, alhamdulillah dulu dapat tawaran jadi guru. Saya minta, ada kosong, pergi dekat PPD dekat masa tu dekat Rahang. Dekat bukan kat Rahang, dekat apa? Dekat Ocean Siklana tu. Kat situ. Dia kata okey, tengok kelulusan, okey, SPM apa semua ada, okey. Sebab saya dulu result tak adalah bagus sangat. Boleh lah kan. Boleh lah kan. Lepas tu saya minta, alhamdulillah saya dapat jadi guru ganti. Dekat mana? Dekat sekolah menengah Jalan Lop. Sekarang nama dia Bukit Mewah. Jadi guru ganti. Masa tu masalah disiplin paling teruk sekali ke sekolah tu. Dan sukan nombor 1 sekolah tu tinju. Jenis yang memang anak murid saya ramai Chinese dengan Indian lah. Jadi masa tu saya cikgu paling muda sekali. Kan, saya kena mengajar form 3, mengajar sajak bahasa Melayu dan sejarah. Ganti cikgu Kalai Mani. Cikgu Kalai tu dia kursus 3 minggu. Habis 3 minggu dia kursus kenaikan pangkat. Lepas tu saya sambung lagi 2 minggu digantikan cikgu Raihana, cuti bersalin, tak balik lagi, tak habis pantang lagi, ada masalah apa tak. Tambah lagi 2 minggu. Kemudian saya dapat tawaran pula GSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih, di SRJKC Pehua Seremban menghadap Chinese Maternity Hospital. Saya mengajar darjah 2, kelas paling pandai sekali. Masalah betul. Kenapa? Bila paling pandai semua nak bercakap, semua bobot nak jawab soalan. Kemudian tahun 6 kelas yang paling teruk sekali, iaitu sampaikan saya marah pun dia tak faham. Cuba fikir. Kelas paling teruk bahasa Melayu. Saya ajar bahasa Melayu dan pendidikan seni. Pendidikan seni. Dekat situlah first time saya menghadapi masalah sekolah tu. Saya tak bagi homework, itu mak ayah ni komplain kat sekolah. Bayangkan guru besar panggil masuk bilik, betul ke you tak bagi homework semalam? Tak bagi homework kena panggil. Dan saya terkejut tengok budaya dekat sekolah Cina ni, iaitu setiap kali waktu rehat berbondong-bondong, duyun-duyun kereta masuk. Mak ayah semua masuk sekolah, bawa mangkuk tingkat, menghadap anak dia makan waktu rehat. Bagi anak dia makan tu, saya kata dahsyat betul. Memang dia orang, budaya dia orang, dia kata dia tak nak anak dia makan junk food, dia tak nak anak ni, ayah ni dengan pakai smart, pakai coat, pakai tie, ada yang pakai baju kemeja apa semua. Rupanya saja KC Pehua ni memang rekod dia yang terbaik lah, IPSR sekolah Cina di Seremban. Dan kalau dia orang bagus, dia akan masuk sekolah Chanhua. Chanhua tu sekolah paling bagus sekali kalangan yang bahasa Cina lah. Yang kedua Chunghua, sekolah tinggi Chunghua. Bayangkan berebut tu lah. Lepas tu saya fikir tak boleh, saya tak boleh jadi cikgu. Bukan apa, bukan sebab kerjaya cikgu tak bagus, tapi saya tak layak jadi cikgu. Saya memang tak cukup kesabaran saya. Kan, macam yang tabah depan saya, muka dah birat-birat depan kan puas, sabar, ya Allah kenapalah dia orang ni kan, macam tu lah kan. Saya tak boleh. That's why saya sambung belajar. Saya ambil diploma Public Admin. Saya sambung diploma Public Admin di UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Dan saya sambung ijazah sarjana undang-undang di UiTM di Shah Alam. So satu je lah. Habis degree tak sempat final exam, saya tu ditawarkan bekerja. Saya jadi penolong pengarah di Seremban. Kemudian saya jadi pengarah di Nilai, itu yang kawasan Nilai ni familiar, N-Stack ni kawasan familiar. Kecuali sekolah ni saya tak pernah masuk. Dan baru-baru ni je katnya, lepas 7 tahun ditubuhkan, baru terfikir nak panggil saya. Dan masa tu mengaku minat saya, dan saya okey je lah kan. Saya okey je dengan pengakuan tu. Jadi apa pun, menjadi guru ni, kita ni nak berjaya. Hidup kita ni sementara je. Dalam hidup. That's why manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi cikgu, apa juga karier kita, buat yang terbaik. Sebab kepada yang non-Muslim dia boleh ambil. Sebab Prophet Muhammad beritahu, Tuhan pesan,
Dia kata dia paling suka, Tuhan paling suka hambanya bila buat satu perkara, dia buat dengan keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Buat keadaan paling baik, kan? Maknanya buat yang terbaik. Mana apa juga, walaupun kita rasa alah aku mengajar ni, tak, disebabkan satu tu. Saya sampai hari ni saya masih cari cikgu-cikgu saya. Saya pergi ceramah di Pontian apa semua, kebetulan saya pergi Pontian, saya pergi Pagoh itu sekali tu, saya telefon cikgu saya. Bayangkan cikgu matematik yang mengajar saya waktu saya darjah 4 dan darjah 5. Bayangkan saya kontak dia balik dan saya ajak dia layan sup kambing dekat Pontian. Oh bapak sadap sup tu. Sup kambing sadap Zam, memang sadap betul. Mengeletek nyawa dia sadap macam tu. Dia yang bagus dia kat sup kambing tu tak ada bau. Makanlah nasi goreng pedas. Sup kambing Pak Habib nama dia. Siapa pergi Pontian carilah. Depan sekolah Pecun kedai dia. Sedap. Ada orang Johor ni tak ada? Ada. Pergi sekolah kebangsaan Pecun kat depan tu ada. Memang sedap. Memang terbaik lah. Sup kambing Pak Habib ni dia dah generasi keempat kat Pontian. Dia kata memang sedap dia turun-turun. Tapi saya dapat makan dengan cikgu Noraini nama dia. Dan cikgu Noraini tu ngajar saya matematik dulu. Saya siap mengajuk dulu. Tu sebab saya ada sebaiknya mengajuk masa dapat tahu dia nak tukar sekolah. Dia nak pergi, dia masa tu mengajar dia nak pergi KL. Dia pergi KL. Rupanya memang orang KL. Dan masa saya jumpa dia baru setahun. Masa jumpa kita melayan saya kata kontak dah lah. Saya memang lecturer saya semua saya kontak. Saya jumpa dia masa tu dia baru setahun. Baru setahun Pencen pensyarah bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Pagoh. Maknanya dia sambung belajar lagi lah. Jadi apa nak beritahu, hidup yang sementara ni jangan kita biarkan kita rasa kita buat benda sia-sia. Kalau kita rasa macam tu lah kita, kan? Tuhan bagi tahu apa? Aku sentiasa berada pada sakaan hamba-Ku. Kalau kita rasa kenapalah aku macam ni, kenapalah hidup aku macam ni, tu yang ada cikgu-cikgu dan dia tak mengajar sangat. Dia banyak buat benda lain, seolah benda lain tu lebih menyonokkan daripada mengajar. Itu yang dia takkan dapat passion mengajar tu, kan? Kalau orang tu nak share dunia pendidikan ni, dunia yang paling mencabar sekali, tak seperti dunia-dunia lain. Tu sebab orang tunggu, tu sebab dulu orang marah, ramai cikgu marah. Ada satu ketika tu, pernahlah Menteri Pelajaran, ada satu ketika Menteri Pelajaran tu dengan penuh yakin mengumumkan ada berita baik buat guru sempena Hari Guru pada tahun ini. Wah, ada kata macam tu kan. Sekali dia umum untuk yang grade 52 ke atas, kejadah kan. Dia tak fikir ada berapa ramai cikgu-cikgu yang grade bawah, grade 41, grade 44, memang bawah lagi daripada tu pun ada, kan? Tapi dia tak pernah fikir. That's why kadang-kadang guru ni orang kata, kalau nak dikatakan, orang kata dihargai oleh pihak pemerintah tu, maknanya dia kena buat sesuatu yang lebih banyak lagi lah. Tak cukup dengan ITP, tak cukup dengan tu, tak cukup. Dia kena beri setiap kali Hari Guru tu kena bagi lebih lagi. Sebab apa yang you all buat ni adalah untuk masa depan negara, kan? Memang tu sebab Dr. Usman Awang tu, saya setiap kali saya nampak benda tu ada dekat dinding, dekat mural tu, sajak Dr. Usman Awang tu, doktor, lawyer, engineer, tak kira lah siapa, penceramah, tak kira lah siapa, pendakwah, tak kira lah siapa pun orang tu, tak kira siapa dia, semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Ayat dia guru biasa. Guru biasa yang menjalankan tindakan yang luar biasa. Maksudnya, bukan satu perkara yang senang. Tu saya kata tadi, dalam kesementaraan itu, fikir nak buat yang terbaik. Jadi cikgu, jadi guru, satu profesi. Kalau tanya, you kerja mana? Pendidik. You mengajar. Macam tu. Memang tu je kau. Oh cikgu. Jangan rasa cikgu je. Tak payahlah tahu kan. Kau orang ni, kau berjalan dekat Putrajaya, aku tahu kau cikgu. Kau punya gaya tu gaya cikgu, nampak? Name tag besar nombor plate, tahu. Kan? Kadang-kadang terlupa buka pula kan. Pattern ni dah tahu kan. Cuma satu je macam saya kata, kan, dalam kesementaraan hidup kita ni, dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Kita tak berapa hari lagi nak sambut bulan Ramadan. Nak tunjukkan, beritahu dekat kita semua dengan kesibukan kita, ayat yang paling mahal sekali tiba-tiba dah puasa balik semula. Tiba-tiba dah bulan puasa. Sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun tahu, tak lama nak puasa kan. Sebab dia orang pun sama pergi bazar Ramadan. Betul kan? Seronok, banyak-banyak makan, tak payah masak dah, banyak pilihan makanan dia beli-beli dah, gitu kan. Tak nak beritahu, begitu cepat masa berlalu. Cikgu Razali pun tak sangka.
Dia dah banyak tahun dah. Kan? Tak lama kita pencen dah. Saya agak-agak macam tu kan. Masalah kan. Saya agak-agak lah kan. Betul tak betul. Nizam lambat lagi. Itu dia macam-macam gaya Nizam ni. Kadang itu dia ingat saya waktu PKP pun kita buat lagi forum online. Masa tu mana Hai Guru juga lah. Masa tu. Tak, sebenarnya memang tu saya kata tadi, dalam kesementaraan itu kita nak mendidik anak-anak ni, yang paling penting itu sebabnya ramai mak ayah pandang ringan. So inilah antara cabaran dia. Cabaran dia bukan budak-budak tu. Sebab saya kata kita ni mendidik anak ni, kita namakan dalam institusi pendidikan. Apa yang kita faham pasal institusi pendidikan? Institusi tu apa? Institusi tu apa? Institusi tu jangan risau. Pencamah dia kalau tanya dia jawab balik semula. Jangan risau. Dia memang macam tu lah. Macam cikgu dah biasa kan. Okay, kelas ni apa? Ini. Sudahnya macam tu jugalah cikgu kan. Jadi perangai kau pun sama dengan anak murid kau. Macam tu lah. Jadi kalau kita tengok, maksud institusi adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Itu institusi. Saya ulang balik. Kadang-kadang saya ulang belum tentu sama bunyi dengan yang pertama tu. Jadi institusi maksud dia struktur mekanisme bagi menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya semua ahli organisasi itu dia kena function baru dia nama institusi. Bila sebut institusi pendidikan, so siapa entiti yang terlibat dalam tu? Kementerian, jabatan, guru, ibu bapa dan juga pelajar. Dasar peraturan yang ditetapkan kementerian. Tapi saya gambarkan dia macam satu tim bola sepak. Tim bola sepak. Yang jadi penjaga gol dia, cikgu. Cikgu jadi penjaga gol dan juga defend. Bahagian pertahanan ni, cikgu ni. Bahagian midfield mak ayah. Tapi bahagian striker, anak-anak tadi. Dia orang kena score. Dia orang kena achieve. Dia orang kena capai matlamat yang kita letakkan. So bahagian defend dengan penjaga gol, dalam sistem permainan bola sepak hari ni, bukan semua boleh sampai terus dekat student. Kita sepak bola tu sampai kat striker, lepas tu dia score. Tak boleh. Sistem sekarang dia kena daripada bawah. Dia pass dekat defend pass balik kat keeper, dia pass balik kat tengah dah rasa tak boleh, pass balik, bincang balik dengan defend, pass balik, baru sampai dekat striker dan striker kena score. Dan mana ada strategi. Yang jadi masalah sekarang ni, bila bagi dekat midfield pulang balik kat cikgu. Dia bagi dekat mak ayah, kadang cikgu pun tak tahu. Buat grup kan, dalam phone ni buat grup macam-macam lah. Dengan media sosial ni buat grup dengan mak ayah. Dia pun tak tahu mak ayah dia hidup lagi ke tidak. Kan? Okay, pastikan ya, mak ayah, pastikan anak-anak buatkan homework ni ya, siang ni tak tahu. Misalnya, tak tahu. Dah mati ke mak ayah kan? Yang seorang tu macam ni. Dalam grup kan. Yang seorang tu main kujung. Macam tu tak tahu. Lepas tu sensitif tu, kalau dia cikgu masukkan ni anak-anak yang tak siap homework, tak pun masuk dalam grup. Awak memalukan keluarga saya. Masa tu hidup lagi kau rupanya. Saya ceramah dekat satu sekolah. Bayangkan apa nak jadi dengan sistem sekarang. Saya ceramah dekat satu sekolah asrama penuh yang terbaik di Malaysia. Saya tak nak sebut area mana. Sebab kalau saya sebut area mana, orang tahu tu je sekolah tu. Terbaik. Sekolah menengah, asrama penuh, terbaik. Memang mak ayah dia orang daripada sekolah tu yang hebat-hebat juga. Bayangkan, cikgu-cikgu tak boleh tegur anak murid. Dari segi rambut, tak boleh. Berjuai-juai kepala dia dekat apa, rambut tu dekat songkok kopiah dia waktu semayang. Kan? Tak boleh SMS. Kalau SMS dengan apa yang dia type tu dekat media sosial tu, dia type kan, message kepada parent salah tulis je, tata tertib, surat tunjuk sebab, keluar. Lepas tu tak boleh buat inspection pada loker asrama, tak boleh. Tak boleh, sebab tu hak dia nak buat ganja, buat perempuan ke dalam malam itu, kata dia. Bayangkan. Itulah hari ni. Saya dengar terkejut. Susah cikgu disekat. Disekat kan. Yelah, yang teruk-teruk lah. Tetapi kebanyakan majoritinya semua nak mendidik kan. Itu saya kata cabaran dia. Guru-guru makin tercabar. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Kan? Kalau ikut di Jepun, kan? Kita dasar pandang ke timur, tengok di Jepun. Sistem yang baik dikekalkan. Tapi target nak dipertingkatkan. Itu dia. Ini tukar menteri, tukar dasar. Wah, tiba-tiba bahasa Inggeris. Lepas tu bahasa Melayu balik.
kena mempertahankan bahasa kebangsaan. Ini bahasa Inggeris balik semula. Pening. Kejap bahasa Inggeris, kejap tak. Lepas tu tiba-tiba kebat. Pening balik. Budak hilang minat. Mak ayah pun tak tahu nak ajar macam mana. Pening kepala. Kan? Dulu okey je, matematik. 300, campur 500, campur 200, tolak 100, tolak 50. Selesaikan dalam bentuk lazim. Okey je. Masa dulu mana ada buku lecok apa semua. Pakai kertas sok khabar, mana ruang kosong iklan tu kat situ kita. Nampak kan? Kat iklan rokok tu ada ruang kosong kan. Kan? Kita buat macam tu dulu. Sekarang, ya Allah. Dalam satu kandang ada 500 ekor lembu. Separuh pada lembu adalah kambing. Separuh lembu campur separuh kambing membentuk jumlah ayam. Itik pula dua kali lembu, 2 kali ganda lembu bercampur dengan separuh daripada jumlah kambing. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Kan gila tu. Mampus orang. Nak pecah kepala mak bapak mikir kan. Dah, macam tu lah contoh. Sedangkan mana yang baik kita kekalkan, barulah kita boleh nampak improvement kat mana. Kita cuma tambah baik, bukannya buang ini tak pakai dah, pakai ni. Sudahnya bukan hanya anak murid, bukan hanya pelajar, akhirnya guru-guru pun jadi bahan eksperimen. Kan? Macam-macam. Kan? Macam-macam lah. So, tu sebabnya kita kena sabar. Setiap career tu ada cabaran dia. Jadi penceramah tak ada cabaran, ada juga cabaran dia. Kan? Jadi doktor tak ada cabaran dia, ada juga cabaran dia. Doktor pula kena saman sekarang ni. Sebab dia tak praktis betul-betul. Lesson dia tak renew dan sebagainya. Peguam pun ada cabaran dia sendiri. Jadi hakim yang tak adil saja. Dituduh orang macam tu macam ni sebab zaman ni sekarang ni adalah zaman viral. Zaman viral. Sebab dia kata tanda-tanda zaman tu apa? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul dah tu. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai, tengok rumah kita. Beli rumah besar-besar, renovate, orang bukan makin ramai. Anak seorang-seorang keluar dari rumah. Pusat asrama, pusat universiti. Lepas tu dah kahwin lagi, tak nak duduk dengan kita. Itu rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Sesemua burung lah. Penyakit tangan, kaki, kuku dan mulut. Dah habis dah nama penyakit sampai ambil anggota badan jadi nama penyakit. Itu masa hujung tahun lepas, bayanglah penyakit terbaru tu. Sesemua tomato. Apa ke gila sesemua tomato sesemua. Macam mana dia boleh dapat tu? Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Kan? COVID-19. Kan? Dia orang tak faham COVID-19. Ambo faham kan? Tu lah. Cakap kamu N-stack. Kan tu lah kan? Penyakit makin banyak. Lepas tu apa? Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Kan? Apa dia? Kedudukan semakin tinggi, pangkat semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin tak ada. Urusan umum diberikan pada mereka yang tak pandai. Banyak. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Itu pun tanda akhir zaman. Itu sebab hari ni nak carilah anak-anak murid yang betul-betul ingat pada tu. Sebab saya bila camah motivasi pada student, pada universiti ke, kolej ke, budak sekolah, saya cakap, kau tengok balik kat pintu pagar sekolah tu. Tengok pintu pagar sekolah. Kenapa pula? Berapa ramai bekas pelajar masuk balik kat sekolah tu jumpa cikgu dia cakap terima kasih. Berapa ramai? Sedangkan itulah asas mula dia sebelum dia boleh sambung belajar. Sudah jadi lawyer, jadi doktor jenis, pandang sekolah pun tak nak. Jangan kata cikgu dia. Saya cari cikgu saya. Saya jumpa tu, bukan cikgu Norini je. Saya jumpa pula seorang cikgu Fatimah. Dia ngajar saya. Dia jadi cikgu kelas saya daripada darjah 2 sampai darjah 6. Cikgu Fatimah. Dia duduk ni belakang sekolah Paroi. Saya sekolah situ tu, sekolah kebangsaan Paroi. Belakang sekolah Paroi, kat kampung Paroi tu, saya pergi. Sebab kawan-kawan saya cakap dia dekat situ, saya pergi. Masa kebetulan saya free tu pergi. Dah macam nenek-nenek lah. Dengan kain batik, baju tu dia pun tak ingat. Dia kata, kenal? Siapa tak kenal? Tak, maksud saya ni nak murid cikgu. Dia kata, ya ke? Dia kata. Dia tak ingat. Bayangkan, jumpa balik cikgu saya. Pensyarah saya telefon balik. Kalau free-free memang saya telefon. Lecturer law saya, lecturer account saya telefon. Ada yang tak percaya pun. Samsul, oh you tahu pun tak ingat pula. You lah kacau-kacau air. Setiap kelas memang you kacau air, dia kata. Itulah. Habis you buat apa sekarang? Saya ceramah lah. Ceramah? You ceramah apa? Dia tanya.
Lepas tu saya kata, puan, saya lah Samsul Lebat, you kan daripada belajar sampai sekarang, tak payah gurau. Cakap lah betul. Dia tak percaya. Tak percaya saya Samsul Lebat. Saya share balik gambar saya, apa semua. Saya tunjuk, oh dia percaya. Ya Allah, tak sangka, dia kata. Ingat tak boleh jadi orang lah, dia kata. Macam tu lah. Tapi tu kita kan. Sebab saya kata, kita kena apa? Kita kena manfaatkan masa kita buat yang terbaik yang kita boleh. Kita tak boleh nak harap orang berubah untuk kita, tapi kita boleh mengubah diri kita. Itu sebab dalam satu kata ahli falsafah, dia kata, waktu aku kecil aku nak ubah seluruh dunia. Kan? Aku nak ubah seluruh dunia ni, nak ubah satu dunia ni. Waktu dia kecil. Tapi bila dia dewasa, dia tengok besar sangat dunia ni. Susah nak ubah. Biarlah aku ubah negara aku kecil sikit. Gitu. Kecil daripada dunia tu lah. Akhirnya bila dia tua, dia kata, besar juga negara ni rupanya. Sebagai langkah terdesak tu, my last desperate attempt, dia kata. Usaha yang terakhir, yang terdesak ni, biarlah aku ubah keluarga aku, dia kata. Kecil sikit. Akhirnya ketika dia berada di kamar kematian, perhaps for the first time, dia kata. Mungkin untuk pertama kali barulah dia sedar. Dia tengok, tak ada seorang pun keluarga dia boleh ubah. Barulah dia sedar buat kali pertamanya, alangkah baiknya kalau aku boleh mengubah diri aku sendiri dahulu. Sebab dengan mengubah diri kita jadi baik, mungkin jadi contoh yang baik untuk orang. Anak-anak murid, dia boleh terpengaruh dengan guru-guru, dengan cara sikap guru dia. Gurunya style, guru cakap macam ni, guru dia boleh macam dia cool, anak murid pun jadi cool. Bila cikgu tu happy, dia pun jadi happy. Dia boleh buat satu kelas, kemas kelas, supaya kita menang pertandingan kelas terbersih. Dia boleh buat dan dia menang tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu diisytiharkan kelas terbersih berbanding kelas-kelas lain. Dia boleh buat, dia boleh pengaruh anak-anak murid dia. Bayangkan. Untuk benda-benda yang simple macam tu, mempengaruhi. Sebab dengan mengubah diri kita, kita mempengaruhi orang lain, mempengaruhi ahli keluarga kita. Keluarga yang baik dapat mempengaruhi masyarakat. Masyarakat baik mempengaruhi negara dan tak mustahil dapat mempengaruhi, mengubah seluruh dunia. Bermula dengan mengubah diri sendiri terlebih dahulu. Kita cakap orang tu tak betul, ini tak tanya diri kita dulu. Itu sebabnya kadang-kadang kita salahkan orang saja. Nak pula di kebanyakan sekolah ada masalah, ada gap antara sekolah pagi dengan sekolah petang. Mana masalah? Kan? Itu belum cerita lagi gap cikgu-cikgu dengan pentadbiran. Kan? Kerani terasa dia lagi besar daripada cikgu. Wahal dia pangkat sisi je. Wahal dia pangkat pembantu takbir je. Tapi dia punya sound cikgu tu macam dia lagi besar pangkat. Sikit-sikit mengadu dengan guru besar. Sikit-sikit dengan guru besar. Guru besar pula marah cikgu. Benda ni berlaku kat semua sekolah kecuali SK Pandai Estate. Saya kena cover saya siap. Kalau tidak tak panggil lagi kan. Cikgu elok betul state tu. Jahanam mesin tu sekarang. Oh, dia sound cikgu ni tu kan. Lepas tu main sini-sini. Bukan buat kerja sangat pun kadang. Bukan sekolah ni, sekolah lain. Macam tu kadang. Benda tu berlaku. Politik pagi dengan petang. Depan-depan. Okey, kita je macam mana? Okey. Aku nyampah betul. Kata-kata. Dan tempat yang paling bahaya untuk cikgu ni adalah bilik guru. Cukup bahaya. Tu belum cerita lagi bilik kebit kedang lagi. Ketua bidang. Kan? Dia ada bilik dia kan. Orang rumah saya cukup marah panggil macam tu. Mana ada orang sebut macam tu? Mandai je kebit kedang. Guru-guru kanan mata pelajaran namanya. Kan? Sekolah menengah je ada kan. Ada bilik dia sendiri. Dia duduk je, tak ada gap, kau tengok. Tahu tak cerita. Berhenti lah. Bilik guru ni jadi bilik gosip, tolong lah. Lepas tu jangan risau. Ada beberapa grup. Guru besar join dekat ni, dekat sekolah ni. Grup. 3 grup. Jangan risau. Dia orang ada pecahan grup lain. Kan? Dalam tu kan, bukan main lagi. Besar. Okay, pastikan ni guru-guru, hari kita akan buat program pada berapa bulan. Puan Zaliha, saya dah susun dah, jadualnya begini. Okay, faham semua? Maklum. Okay, terima kasih. InsyaAllah, saya cuba. Grup yang lain, pahal di weh, grup lain. Okay, ingat aku tak besar galak tu mana, betul tak? Okay, ingat aku tak tahu kau punya politik ke tak, aku tahu lah. Kan? Kita tak boleh ke? Tak boleh ke? Buat mesyuarat sekali sudah, orang lain buat penjelasan sekali. Yang kita ni sampai 4 hari berkampung ni pecita. Kan? Macam tu lah ceritanya kan. Aku faham. Kau air muka kau tak cerita pun aku tahulah, tak payahlah kan. Muka buat-buat macam redha je macam tu kan.
Tu yang beria tu Nizam kata kena datang supaya dia macam okey sikit lah datang hari ni kan. Sebab dia ceramah tak penting sangat pun, dalam sejam ni tak penting sangat. Yang penting bergambar. Lepas ni aku kan aku dah tahu. Kau nak bukti kat semua orang yang kau dapat ambil gambar dengan aku kan. Tahu dah. Lepas tu cikgu-cikgu ni tahu je lah. Berlumba-lumba macam-macam lah nak share. Kau ada. Dia kata macam tu kan. Tak tu. Sebenarnya kita kena buang benda-benda macam tu. Gap tu kena. Sebab kita tuju matlamat kita sama. Matlamat kita sama. Bila kita pecah-pecah macam tu, masalahnya nanti pada apa? Masalahnya nanti pada ni. End result dia. Pada budak-budak. Budak-budak akan jadi bangsa. Tu sebab saya kata kena jaga. Benda yang pertama kita kena ingat. Yang pertama, kita kena jujur. Kita kena jujur dalam karier kita. Jangan kita menipu, jaga. Jujur. Benda boleh lah. Tak boleh lah. Jangan kita kuntaukan jadi bagi boleh. Jangan. Yang kedua, kita kena jaga amanah. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Kita dah janji dah nak bekerja betul-betul. Kita dah jadikan anak-anak murid ni jadi anak-anak murid yang terbaik. Kan? Rizab Peksa dengan orang-orang UPSR nak diperkenalkan balik. Memang patut kena buat. Pening kepala. Bila ada satu sistem penilaian tu kena jelas. Daripada dulu. Politiknya hal lah. Jadi kejap UPSR. Dulu kejap 5 subjek. Lepas tu 4 subjek. Lepas tu dah 6 subjek. Suka-suka dia. Suka. Maintain. Saya dulu 5. Kebetulan rezeki saya nasib saya. Memang dah macam mana nasib saya baik. Tak sengaja. Daripada sekolah Paroi tu 2 orang dapat 5A termasuk saya. 2 masuk Semak Labu. Kan? Jadi bila tengok kan sebenarnya benda tu sebagai titik mula nak hantar ke mana. Kan? Jadi kita ada target, kita benda kita nak kejar. Jadi bila tak ada penilaian, mak ayah pun ambil kan. Anak-anak pun tu cuba tengok itu PDPR. Allah problem betul. PDPR buat program online. Pening. Berapa ramai yang datang? Kelas kita tengah semangat ni, cikgu tengah semangat. Okey, siapa yang hadir? Krik. Kelas, okey, cikgu tengah semangat ni. Dia dah makin sedih dia bunyi dia. Kenapa tutup kamera Danish? Dia kata. Kan? Dah habis data cikgu. Itulah masalahnya dekat Malaysia ni. Tiba-tiba line teruk. N-Stack pun baru ni je okey. Sebelum ni line teruk tu. Line yang paling clear, line 06. Kan, yang tu je yang clear kan. Makna line lah kan, 06. Dulu kan. Line clear, makna telefon rumah kan. Tu okey lah. Jadi makna kata sekarang ni, yang pertama sekali tu saya kata, jujur, jaga amanah. Yang ketiga, jaga ukhuwah satu dengan yang lain. Jangan bermuka-muka. Susah hidup muka-muka ni. Kadang-kadang kita terlupa dah. Dengan diri sepatutnya muka macam mana aku kena pakai. Kena terlupa dah. Kan? Jadi baik dengan semua orang. Sudah. Kita ni hidup, kan saya kata sementara. Dan sementara kenapa nak cik pasang orang? Kan? Kita ni dalam buang tiga penyakit yang paling besar dalam kerjaya kita. Pertama, buang penyakit tamak. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Jangan tamak. Faham? Terutama cikgu perempuan. Faham tu? Kita jangan tamak tapi kongsi tak apa. Faham tu? Jadi iyalah macam contoh hari ni kan. Hari ni kita siapkan nasi kerabu. Bukannya banyak sangat. Kan? Kalau ngam-ngam tu, kalau kata rasa tak nak, kita share lah. Kan? Kalau tak nak, tak apa, bagi kat orang lain, sedekah je. Itu maksud saya. Tu ada. Sebab apa saya cakap cikgu perempuan? Sebab dia gemar bersangka-sangka. Dia cakap share je. Apa kau nak mampu sangat? Apa masalah? Kan? Tapi yalah, tapi ramai yang gelak ni kira dah terbuka lah kan. Macam tu lah. Jadi share. Maknanya jangan kita tamak-tamak, ni aku punya ni. Jangan tamak. Pertama. Yang kedua, jangan sombong. Berdekat pejabat, kita tengok bilik guru ada orang macam tu. Kebetulannya suami hadiahkan kita ni. Tak payahlah nak action sangat, tak payah. Tak. Kadang-kadang dia tak cerita, orang yang tanya, kereta baru dah mak. Iya, betul. Kadang itulah masalahnya kadang kan. Jangan sombong. Sombong ni tak baik. Tuhan bagi semua sementara. Tak. Contoh, nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan jawatan sementara je. Kan? Iya, tak cari tanya Cikgu Razali. Tadi dalam bilik guru masa saya tengah sign kan bukti saya datang buku pelawat tadi. Kan?
Puan Hajah Zaliha, kita orang ni veteran, dia kata. Sementara dia maknanya dah lama betul dah dia dalam karier ni. Kan? Maknanya nak ceritakan sementara sampai masa pencen saya dah dekat pesara. Saya dah dekat pesara. Dulu jawatan saya apa? Ni sama tahu. Saya pengarah undang dulu. Dalam pejabat saya 80 penguatkuasa. Ada 20 penguat tetadbir. Ada 10 bailiff, 2 PA, seorang Melayu, seorang India, Shima dengan Yogesh. Dua-dua jaga. Yogesh jaga pasal urusan klaim saya apa semua dengan urusan suap menyurat. Yang Shima dia jaga jadual saya. Tu. Saya baru-baru ni saya kacau Shima tu. Dah lama kena boring. Saya telefon Shima dalam kereta. Hello, Assalamualaikum Shima. Shima boleh tak tolong cek jadual esok? Esok ada berapa meeting? Janganlah tuan. Saya rindu dah nak dengar suara tuan cakap macam tu, dia kata. Sebab dia dah tak jaga jadual lah untuk bila dah ada bos baru dah tak sama cara dia. Dia pun dah tak jaga jadual lagi dah. Dulu saya memang rapat dengan staff-staff saya. Dulu kalau masuk pejabat siap bertabik je ni. Tu. Kan? Pengarah undang kot. Pengarah undang penguatkuasaan. Ada driver, ada siap kenderaan rasmi kalau ke mana-mana meeting semua dah ada. Tapi memang Allah bagi saya. Kita jadi ketua ni, jadi bos ni. Saya jadi pengarah dulu. Bila setiap kali nak pergi meeting kat Seremban ke apa, saya duduk pejabat kan ni lah, nak meeting kat Seremban, meeting dekat KL ke apa semua, saya biasa berhenti minum dulu. Kita minum dulu. Tak tahu kenapa, tempat saya minum mesti ada staff saya. Saya tahu kenapa. Allah bagi macam tu. Dia macam ada deria ke berapa, tak tahu. Satu van nak tu dia lepak situ. Yang best tu bila saya sampai kat kedai tu. Bos, kita nak sudah dah ni. Air penuh lagi. Dia bangun. Kalau kau jujur, kau tak yalah takut, betul tak? Tapi nak sombong apa? Sampai masa kita bersara. Pencen. Ada cikgu-cikgu senior pun saya nampak ni. Sampai masa kita kan pencen. Jangan takut pada pencen. Ada orang tu sampai di KBSP, ada di Perkeso, dia ada buat satu program khas untuk mereka yang bakal pencen. 5 tahun sebelum pencen dah susun dah apa yang dia nak buat, apa ni disusun strategi. Betul? Sebab dia rasa takut dengan pencen tu. Dia rasa macam lain macam. Dia terkebel-kebel bangun pagi tak tahu. Saya masuk sebelum pencen tu bangang je. Seminggu bangang masuk pencen tu. Maksud dia apa? Kita dah biasa setiap pagi kerja panskat kan. Dah biasa setiap pagi bekerja nak kerja panskat. Terutama orang perempuan lah. Sebab perempuan tak tahu. Time management dia tak tahu kenapa perempuan ni. Aku pening balik. Hari-hari bergaduh dengan anak. Tak tahu Pak. Pukul berapa dah ni? Dah lambat dah ni. Allah cepat lah. Kena macam betul tudung. Perempuan tak tahu dah. Aku tahu panggil kau cikgu. Tahu dah. Kan? Lepas tu dah sampai dekat sekolah, hantar anak kat sekolah kan, sampai kat sana baru tahu kasut. Kasut tinggal. Kasut tak pakai, kau bayangkan tu. Pernah berlaku tak? Pernah. Itu tapi sebenarnya momen tu kita akan ingat benda tu bila anak dah besar. Kita ingat. Itu sebab orang lelaki dia malah pening kepala. Saya anak-anak saya dulu, saya malah pening kepala. Saya kejut anak sebab ayah ni dia tak macam seorang mak. Mak ni ya Allah bergaduh dengan anak. Menjerit setiap pagi sampai kan tak laku dah jerit kau. Jerit yang mana yang dia akan panggil, yang akan dengar. Kan macam saya senang je. Sebab ayah ni dia didik anak dengan iman, dia lain. Dia lain ayah ni. Dia cakap macam ni je. Bangun. Zrap dah tegak tu. Bangun dia sebut. Pukul berapa dah ni? Astagfirullahalazim. Pukul berapa? La ilaha illallah. Dia panjang ayat dia. Iya. Kau nampak je Puan Hajah Zaliha tu macam tenang je kat rumah belum tahu lagi. Kata ni contoh. Kan macam sebenarnya gitu. Dia tu kat rumah dia dah buka tudung dah kembang tu dah pakai baju binatang semua sama je. Pergi mandi astagfirullahalazim dia sama. Dia standard. Iya anak-anak ni macam tu. Tawal ni kat mana siap ni dia tawal kalah kaki astagfirullah. Tawal jadi hal kata tak kemas semua. Tu sebab saya dulu nak elakkan konfrontasi pagi-pagi tu saya akan bangun awal. Serap dah. Anak lelaki saya tiga masuk dekat dalam bilik air kan. Bertiga tuan-tuan telanjang tiga kan. Kumur saya ambil kayu tu. Kumur. Lepas tu ambil buah gigi, ambil. Gosok lagi gosok. Gosok. Betul, lepas tu kumur. Gap. Lepas tu siram. Lepas tu cuci buah shampoo mana siram. Mak balik baju siap gosok. Saya gosok baju saya, gosok baju anak-anak saya gosok. Untuk orang lelaki kan, gosok sebab apa? Kau jangan suruh aku gosok baju kau. Orang perempuan, baju kau macam-macam lah ni, ada timbul sini lah, itu lah, ni lah, apa semua macam-macam, pantang larang kau, menyampah aku, kau gosok baju kau sendiri.
Itulah. Betul. Lepas tu akhirnya anak dah siap dah tegak macam mana dengan bedak berkepuh contoh dekat depan sofa. Itu je yang terbaik. Kalau orang lelaki tak jumpa jalan lagi nak elakkan bini bising, itulah jalan dia. Kau settlekan masalah yang dia tak boleh settle. Itu dia. Kau susah nak jumpa lelaki macam tu. Gua besar pun tak buat macam tu lah. Aku cakap tu. Ingat tu kan? Belum tentu lagi. Tapi anak masing-masing dah besar lah kan. Betul tu saya kata. Tu proses. Nanti kita akan rindu momen tu. Bayangkan. Ini adalah merupakan satu perkara. Kita kata, jangan kita sombong. Sama je kita ni. Beli kereta baru. Berapa lama baru? Paling lama pun sebulan ni. Lepas tu tak peduli dah kereta tu. Ada kereta, ada orang lain pula dapat kereta baru. Betul? Iya. Tak ada apa. Tu penyanyi tu. Macam mana hebat pun dia menyanyi. Dulu kita minat betul kat dia. Sekali masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tak boleh nyanyi dah. Dulu dia tarik sampai ke langit not dia. Jangan tak boleh. Kalau dia tarik juga ke langit, dengan dia ke langit. Semput jangan. Semput dah nyawa tak sampai dah. Tak boleh nyanyi dah. Kau tengok berkesian kenapa kau masuk lagi pertandingan ni, ya Allah. Sebab apa? Cari duit. Setiap minggu tu ada duit. Itu kata kan. Tak, dia cerita realiti hidup. Ada orang ada pangkat dulu. Ingat tak dia? Oh, dulu dia bekas menteri. Sampai masa kau dah tak ada apa-apa dah. Tak ada siapa dah nak buka pintu kau. Nak betul-betul salam cium tangan. Tak ada. Bukan main lagi. Kan? Itu sebabnya kalau kita jangan kita sombong. Jangan kita tamak. Lagi satu yang ketiga. Yang paling masalah adalah jangan dengki. Jangan dengki. Dengki ni nampak teruk sekali dekat dalam organisasi. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad, penyeteruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dua-dua pakai. Ada je. Terutama, cikgu berapa ramai? Cikgu 50 orang. Anugerah Khidmat Cemerlang, setiap tahun dapat berapa? Berapa orang je? 4. Dia dah spekulasi dah. Tahun ni siapa? Nampak macam tak kisah, tak ada. Tak ada mana, tak kisah. Bukan senang tu dalam meeting tu. Pentadbir ni, dia kata, dia ni boleh lah. Tapi dia itu ada masalah sikit ni. Semua dia nilai. Bila dia bincang-bincang, orang ni bagi pandangan macam ni, sedahnya orang ni dapat. Sebenarnya bukan manusia tu. Tuhan dah tentukan. Kan? Masalahnya orang perempuan itu salah dia. Kan? Beza dengan orang lelaki, dia tak puas hati, dia cakap direct. Dia katalah, Cikgu Razak. Contohlah. Dia kata, macam mana kau boleh dapat lah APC ni? Macam mana kau boleh dapat Anugerah Khidmat Cemerlang? Kerja sama, ponteng sama. Contoh dekat macam tu kan. Dia kata, aku macam mana pun, aku dalam ponteng-ponteng aku lepak dengan kau pun kerja aku siap. Dia kata tu, mungkin tu lah sebabnya. Tak adalah, aku tanya je. Cikgu lelaki ni, dia tu terang. Cikgu perempuan, depan siap puji lagi. Tahniah lah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp tu. GGTP, geng-geng tak puas hati. Masuk kau semua geng-geng. Dia terlupa termasuk lah yang tim anugerah pun ada dalam tu. Mengaum kawan membaca dia kena kutuk dalam tu. Susah kan. Sebenarnya dengki ni apa? Dengki ni apa maksud dia? Apa dia? Apa dia? Tak boleh nak orang senang. Macam tu, betul lah. Ni okey lah dia. Saya camah dekat Kuala Pilah, saya tanya, apa maksud selawat? Makcik-makcik semua, apa maksud selawat? Kan camah kat masjid kat Kuala Pilah, orang tua tak. Apa maksud selawat? Camah-camah lah, tanya pula. Dia marah gitu. Penceramah dia sound. Orang asam betul. Apa maksud selawat? Nak camah-camah lah, tanya pula. Bagi kau camah lah. Bayangkan tu. Kita tadi okey lah tu, tak boleh tengok orang senang tu antaranya. Tapi maksud yang paling tepat sekali sebenarnya, dengki ni samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita APC tau. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tapi Tuhan bagi anak-anak kita pandai. Dapat APC, tapi anak bangang melantun-lantun. Contoh lah kan. Contoh ni saya bagi gambaran. Bukan saya cakap semua dapat APC. Anak ni mesti bangang. Bukan macam tu. Bukan macam itu. Tak maksud saya. Ada benda lain Tuhan. Tak. Tak, kita kena faham pasal rezeki. Saya selalu share 3 hakikat rezeki. 3 hakikat rezeki apa dia? Yang pertama, Tuhan tentukan punca rezeki. Ada orang rezeki dia APC.
Ada orang rezeki dia naik pangkat. Ada orang rezeki dia suami naik pangkat. Dia tak naik pangkat pun, dia kerja biasa je, tapi suami bagi duit per bulan. Contoh, bagi duit bulan 2,000 sebulan. Macam cukup. Nah sayang. Dia kata, yang masa ni duit belanja bulan ni 2,000 macam. Kita kerja, alhamdulillah, betul tak? Rezeki, punca rezeki. Ada orang tu, mak saudara dia meninggal, ada tanah, rupanya dia tak ada waris. Kita waris, kita dapat punca rezeki. Ada orang rezeki, anak dia baik. Mama tak sihat mama dah pakai ubat belum? Menyampah betul aku. Kampung Labu panggil mama, menyampah betul aku. Dia ingat dia moden sangat lah, stek tu. Rumah pun banyak tinggal lah, tak ada ramai yang duduk pun. Macam lagak kan, aduh, ya kan. Mama, seorang tu mami. Kan, cakap dengan baby tu, panggil apa? Mami. Nenek kat dapur. Kau manggil Den pun omak, ngado mami tu kan. Mama, papa. Abah tu pun dia dimangsa. Papa lah tu kan. Mami, papi. Papi, daddy. Contoh lah kan. Iyalah, tu sebabnya. Kalau kita tengok kan. Tuhan bagi benda lain. Punca rezeki. Kedua, hakikat rezeki apa? Kadar rezeki. Berapa banyak? Ada orang rezeki dia 5,000, ada rezeki 10,000, ada rezeki dia macam ni, banyak ni. Ada orang rezeki dia banyak, melimpah-limpah. Ada orang rezeki dia sikit, tapi panjang. Contoh. Ada orang rezeki dia apa? Kahwin. Ada juga. Kahwin. Tak, jangan risau. Siapa yang belum kahwin, jangan kecewa. Itu kerana Tuhan memang jadikan macam tu. Ada orang jambatan dia panjang. Lambat pun dapat jodoh. Ada orang kejap dapat jodoh. Pendek jambatan dia. Rupanya yang panjang jambatan dia, sebab Tuhan nak bagi yang terbaik. Dia bagi peluang untuk berbakti pada mak ayah dia dulu. Ada orang jambatan dia dah lah pendek. Banyak kali pula tu. Contoh lah. Contoh. Jadi makna kata tu rezeki. Baguslah cikgu perempuan ni gelak-gelak. Yang mana korang ni dah terbuka lah. Baguslah korang. Baguslah ni. Redha. Kan. Iya, tu sebabnya itu. Dengan Samsul debat pun kena. Samsul Sol dia kata kan. Aku kan Samsul Rarok kena maki berapa hal teruk tu. Gambar dekat Mekah tu macam kan. Hari-hari tak guna je jantan, hari-hari camah pasal ni kahwin, sudahnya dia yang kahwin, tak guna jantan, aku pula kena. Orang lain ni kan. Lepas tu Samsul Rarok pun kena, apa tak kesian ke dengan, dia sebutlah nama apa tu kan, tak kesian ke dengan ni. Lepas tu Samsul Rarok dah malas, dah banyak dapat mesej, kata dah jodoh bang, macam mana dia jawab tu. Orang bantai dia, tengoklah dulu siapa. Tak, sebenarnya rezeki, kadar rezeki Tuhan tentukan berapa banyak. Tuhan tentukan. Dengan ini diumumkan bahawa bagi menghargai jasa penyawat awam, kan, dalam pembelanjawan kan, maka bagi menghargai jasa penyawat awam, akan diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Kau tengoklah respon. Baik tak yah seorang tu. Yang seorang tu pula, okay lah, daripada dulu 500 naiklah 200, okay lah 700. Yang seorang tu pula berlari pergi ke mesin ATM, cucuk-cucuk, tak ada lagi. Memang belum lagi. Baru umum ke tu, baru umum. Punya settle umum dia tu pergi kat mesin ATM ni. Tak ada pun, tak ada. Memang. Sebab pada dia besar sangat 700 tu, sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak. Dah janji nak bawa anak isteri dia nak makan kat kedai tom yum. Dia dah janji dah pada setengah orang besar. Tu sebab saya kata kadar tu Tuhan tentukan. Kecil kat kita, besar kat orang lain. Jangan lupa sebelum kita kerja dulu 500 tu besar mana kat kita. Kan? 500, 1,000 tu sebab ni Samsul debat ni, kata apa banding lah, tanyalah Nizam ni. Bandingkan macam-macam amal lain. Ada bercamah tu 5,000 tak boleh kuat. Betul dekat KK tu. Itu camah dia bayar 5,000, 3,000. SK Bandar Estate tak boleh kurang ke? Macam apa? Bukan main lagi ke batik. Itulah kawan. Nyampah kan. Tapi tak apalah kawan okey. Betul. Tu sebab Nizam pun tahu. Sebab itulah jadual saya penuh. Saya tak kisah sangat pun. Okey. Uning-uning lebih kurang je okey je. Jangan disebabkan nak bayar pencamah tak jadi program. Saya tak macam tu. InsyaAllah. Tu kan. Tapi jangan kau share dengan orang lain. Ning bala aku. Dia okey weh. Dengan kita orang murah. Apa?
Salah kan. Kan. Iya, tu sebab kadang-kadang tu sebab kita satu je, jangan kita apa. Tu kadar Tuhan tentukan. Dan yang ketiga, bila kita dapat rezeki pun Tuhan tentukan. Tu ada orang dapat anak lambat. Ada orang gap anak daripada anak pertama kedua pun lambat. Kan? Ada orang tu dapat naik pangkat pun lambat. Dia hargai dia lambat. Nanti tu kita kena sabar benda tu. Kan? Kita baca hikmah. Kadang Tuhan tak bagi kita ni, Tuhan bagi ni. Dalam 5 orang anak kita semua doktor, engineer, lawyer, pandai-pandai. Yang seorang tu tak cerdik sangat. Kurang sikit. Belajar malas apa semua. Dia tu kata dia tak boleh belajar lah apa semua. Pening kepala kita. Rupa-rupanya Tuhan bagi waktu kita sakit, dia yang jaga kita. Masa kita stroke, cakap pun tak boleh. Mak nak apa, mak? Mak cakap je. Nah, yelah, nanti saya belikan. Faham dia. Dia nak apa? Jambu batu. Kan? Rupanya si asam sekali. Dia tu. Kau bayangkan tu. Dia boleh faham. Masa tu menangis. Sebab anak faham. Dah aku cakap betul. Tu sebab orang kata tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kan? Aku ulang balik lah, kau tak dengar ni. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Percaya je pada hikmah. Aku ni kerja macam ni je. Aku kerja macam tu kak. Kau buatlah apa pun. Cik Elmi tu nampak orang tu juga. Tak sah. Tak usah lah kau bisik-bisik benda tu. Kalau khusus yang macam ni kan, yang begini mesti dihantar kan ni. Kalau khusus dekat PPD, hantar kita. Adalah dia pertikaikan. Khusus pun bergaduh. Kalau genting, dia pergi. Dia kata. Kalau khusus kat sini, kat kamera, dia pergi. Dia kata, ada je. Tak usah kita fikir pasal tu. Saya dulu pun masa bekerja, ada gak fikir macam tu. Ada juga. Masa kerja tu, kalau kena seminar khusus 3 hari 2 malam yang pergi New Zealand, pergi ni, pergi Australia, hantar orang ni. Khusus kat Putrajaya, hantar aku. Kan? Yelah. Kadang kan terasa, tapi biar rupa-rupanya Tuhan bagi rezeki. Sudahnya bila saya jadi penceramah, mana negeri tak pergi, mana negara tak pergi. Dah tak cukup masa dah. Bukan saya nak cakap apa ni saya tunjuk ni. Ni jadual saya bulan ni. Bukan bohong. Ni bulan ni. Tengok. Ni bulan April. Mei. Jun. Yang tu rumah bising itu birthday pun sama. Birthday tak macam mana, ada masalah sistem yang Google Calendar ni. Adalah masalahnya dia rupanya tak appear. Kalau tidak ada letak reminder dah birthday kita sendiri, kita rest lah. Tak ada ceramah. Masa tu kat Jantut, tak pasal imam tu bawa keluar kek daripada belakang. Allah, mahal pula kat masjid. Tapi kita appreciate je lah. Macam tu je lah hidup kita ni. Sementara, tu sebab bila isteri saya kata, abang ni syuk ceramah. Ceramah. Saya kata, berapa lama je abang ceramah? Saya kata. Jadi Samsul Bat ni berapa lama? Saya kata, memanglah orang kenal Samsul Bat. Tapi saya kata, paling lama pun 3-4 tahun je. Sebab abang pencen, sebab jangan aku muntah nak abang kat rumah, sudah lah saya kata. Bila saya dah bersara, saya kata, ni sementara orang tengah nak dengar saya ceramah, saya datang lah. Kata. Itu je. Kan? Dan begitu juga, kita tengok hikmah ni, percaya ada yang rupanya Tuhan nak bagi aku macam ni, Tuhan nak bagi aku macam ni. Ya? Itu sebabnya kita kena percaya. Kemudian apa yang kena ada? Seterusnya kita percaya pada hikmah di sebalik kejadian-kejadian berlaku kat kita, sebab Tuhan nak bagi yang terbaik kat kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesusahan tu adalah, kesenangan di hujung tu adalah benda Tuhan nak bagi kat kita. Kemudian apa? Seterusnya adalah yang kena ada dekat kita adalah kebertanggungjawaban, accountability. Jangan kita saling menyalahkan orang. Orang ni tak betul. Ni kenapa ni? Dia puncanya. Kenapa ni? Dia ni puncanya. Kita gemar menyalahkan orang. Kan? Macam cerita bangau kan? Kenapa bangau kurus? Apa salah bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Ke bawah tak makan. Kenapa ke bawah tak makan? Perut dia sakit besar. Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Apa kayu api basah? Hujan turun kenapa? Kenapa kau tak panggil? Mula nak makan. Nampak Cik Elmi? Dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja cuba beria dia menjawabnya. Habis dengan jibiki-jibiki. Lepas dia apa tu?
Kata, dia tak logik punya jawab kak. Sejak bila hujan turun kau tak panggil? Cuba beritahu. Tapi tu kak yang kita ulang. Lagu tu silibus tadika tu. Jawab. Tapi lagu tu menggambarkan kat kita. Macam tu lah buruknya menyalahkan orang tu. Sampai tu tahap. Nasi mentah tu pun salah hujan pula tu. Boleh pula kata macam tu. Kayu api basah sebab hujan turun. Salah juga hujan tu turun. Nampak tak? Akhirnya binatang yang paling gentleman, binatang yang paling bertanggungjawab apa dia? Ular. Bila ditanya, kenapa kau nak makan katak? Ular jawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. 3 kali diulang. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan rakaman audio hujung ni dah dipadamkan oleh Jabatan Akib Negara, iaitu so what? Dia kata. Orang tak tanya dah. Orang tak tanya dah. Kan? Jadi saya tanya, apa hal? So kenapa? Dah dia boleh mengaku. Tak tanya lah. So jadi orang bertanggungjawab. Kenapa yang ni macam ni? Cikgu Elmi tanya, kenapa cikgu? Yang ni itulah ni mungkin ada silap sikit saya buat yang ni kot. Sebab yang ni sepatutnya macam ni. Tapi insyaAllah. So apa kita nak buat sekarang? Itu je sebenarnya. Bukan kata ni salah dia lah. Dia lah puncanya. Dia lah ni. Takkan menyelesaikan masalah. Sebenarnya respon yang positif. Okey, kelas kita, okey semua guru-guru, kita mulai beberapa bulan, kita mulai hari Isnin sampailah hari Jumaat, sampai buka sekolah, kita akan berkampung di Sekolah Kebangsaan Bandar Insteng. Untuk memastikan kita ni, termasuklah kita ada ceramah, ada ni, apa semua, pelbagai reaksi di rumah masing-masing. Pahal lah. Nyampah lah, orang nak rehat pun tak senang, bergaduh dengan suami lagi apa semua. Positif, tak apalah. Adalah benda-benda baik yang ada kat situ. Kan? Ni dah plan dah kan. Ni program ni sampai bila? Sampai pukul apa ni program? Program ni sampai pukul apa? Sampai petang garang ke? Tak, kau ni cerita berkampung tu ayat kau. Sampai pukul 12. Kau dah plan dah kan? Tengah hari ni makan kat mana kan? Geng-geng kau dah tahu dah weh, kita pot sini apa semua ni kan. Ada tu dah janji dengan husband ni kat mana? Adalah nilai dia. Bang, hari ni jadi tak kita nak makan sama ni? Macam tu kan? Ada benda dia. Nampak tak? Saya berapa kali dah. Setiap hari jumpa bini orang. Bini sendiri pun jangan jumpa. Kadang anak sampai cakap macam dah lupa muka abah macam mana. Punya dia menyindir bapak dia selalu tak ada. Itulah dia yang kita kena sabar. Kena sabar. Itu sebabnya respon positif dan begitu juga kita kena ikhlas. Bekerja biar ikhlas. Ikhlas Tuhan akan bagi yang terbaik untuk kita. Ikhlas ni apa? Kita tak harapkan ganjaran pada manusia. Kalau ada, syukur, grateful. Tapi kalau tak ada, tak apalah, adalah yang lebih baik. Yang kita nak, Tuhan bagi kita ketenangan. Tuhan mungkin tak bagi kita, Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi kita benda-benda lain. Itu sebabnya saya kata, kadang manusia ni gemar, dia ada 7 benda yang dia nak, 5 benda dah dapat ni, 2 yang tak dapat dia kata, hidup aku memanglah, tak tahulah, teruk hidup aku ni. Hidup aku ni tak sempurna, hidup aku ni tak best. Itu sebab jangan kejar naik pangkat. Tanyalah orang yang naik pangkat macam mana. Tanyalah. Kan? Tiba-tiba jadi GPK ham. Kan? GPK petang. Kata. Nak melayan dengan aduan cikgu petang. Nak cakap dalam mesyuaratkan, lepas tu kena bantai balik. Betul? Jadi ketua bukan senang. Betul tak? Kita yang minta naik pangkat. Gaji naik tak berapa ringgit tapi kena balon lebih. Jadi buku besar ni. Package tu. Orang kena balon dengan orang bawah lagi. Tapi dia tak balon depan tu. Belakang tu. Tiba-tiba dah sampai kat telinga dia. Cik hati. Betul. Itulah dia jadi ketua. Itulah harga dia jadi ketua. Itu jangan minta. Kita jangan minta jawatan. Kalau dah dapat, kena anggap sebagai satu amanah. Lepas tu dia naik pangkat. Banyak kerja sekarang. Pening kepala lah. Aduh. Hai kata. Kita yang minta kan. That's why bersyukur dengan apa yang kita ada. Kalau orang tanya saya kan, kalaulah diberi satu impian, apa impian yang saya nak? Salah satunya, saya nak jadi, sebelum saya jadi Samsul Ubat, saya nak kesana kemari pun boleh, slow sikit ni. Saya kesana kemari senang. Ni nak pergi makan pun kena cek kedai yang tak ramai orang. Masalah kedai tak ramai orang tu tak sedap. Susah betul hidup aku tu. Itu sebab semalam saya landing kat KLIA kan. Saya daripada Sanakan pergi KK balik semalam. Hai, muka macam Samsul Ubat. Itulah ramai cakap macam tu. Saya kata tu. Kan? Tu belum cerita lagi yang kat Sarawak tu. Kat kedai laksa Sarawak tu. Saya keluar tu yang non-Muslim tu Kristian lah. Kan?
dengan Sarawak ramai. Dia kata, nak ambil gambar boleh? Saya kata, boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Hadi Putra kan? Saya kata, bukan. Saya kata, bukan. Dia kata, aku tu. Tak, saya bukan buat cerita ni. Tanya budak saya. Saya tak adalah bawa sangat, tapi bila masuk dalam toilet tu, tang mana kan? Tang mana tu buat mikir. Macam tu je lah. Belajar bersyukur. Belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Itu sebabnya, hidup kita bukan ada pangkat. Hidup kita bukan je nak. Tapi, hidup kita nak terima apa juga Tuhan bagi kat kita. Ada orang, Tuhan bagi dia anak istimewa. Tapi anak istimewa ni apa? Dialah yang menyinari hidup kita. Bersama dengan kita. Kan? Dia sentiasa perlukan perhatian kita, menyebabkan kita. Kadang Tuhan uji kita macam tu je. Rupanya Tuhan nak bagi kita sebab nak masuk syurga ni. Macam-macam. Itu sebabnya kita bukan nak kejar itu. Tapi nak berasa gembira dengan apa juga Tuhan bagi kat kita. Mengajar sekolah petang. Dia macam jadi ketua persatuan geng-geng petang. Tak boleh jadi ni. Aku akan fight. Tiba-tiba tahun depan tu dia masuk pagi. Dia bersama dengan geng pagi dia. Sama nak cakap apa? Contoh tu sebab tak ada. Tu sebab kita jangan buat kita punya grup kita sampai macam tu sekali. Jangan. Tak sah. Kita sama-sama tujuan sama. Nak bagi budak ni cerdik. Nak bagi budak ni pandai. Satu lagi, guru tekankan kepada anak-anak murid hari ni. Tolonglah tekankan bab adab ni. Tolonglah. Itulah perjuangan yang paling besar sebenarnya hari ni. Kan? Itu sebabnya bab adab ni problem tu. Itu sebabnya kalau saya tengok dekat dalam ada satu media sosial tu, seorang budak tu, dia tak adalah budak sangat, 30-an, 20-an, 25 ke atas lah. Dia nampak bapak tengah menyangkung dengan cucu. Dia sepak bapak, terbalik budak. Bapak dekat ada Kedah, utara. Sepak bapak ni, adalah tulis kau ajar neraka lah kau ni. Saya senang je. Siapa yang ajar anak kau ajar? Tu je. Adab penting. Sebab orang kata, makan sirih berpinang tidak pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak tagah adik budi dengan bahasa. Waktu saya berforum dengan Khairul Nizam itu, pun saya tekan, bab adab cukup penting. Adab lah. Sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Biar ilmu sikit, jangan tak ada adab. Maksud itu bukannya tak payah belajar. Ilmu banyak, ada adab, lagi hebat orang. Dia baik Melayu, Cina, India, semua kaum, semua ada dia punya salah sila susu galu cerita adat yang semua ada. Semuanya ada sopan, jumpa orang macam mana. Bila kita bercampur, kita jaga hormat dengan pahaman masing-masing. Kita tahulah, rupanya ni macam ni. Macam yang berbangsa Cina, dia terkepantangan ni kalau bagi hadiah birthday, jangan bagi hadiah jam. Rupanya sini dia tak boleh sebab kita doakan kematian untuk dia. Macam kalau kita tengok yang sahabat kita yang berbangsa India pula, kan, cuba tengok filem Tamil tu. Saya memang minat filem Tamil. Sebab filem Tamil boleh mengasah critical thinking tau. Betul, sebab kita tak boleh agak ending di sana. Betul. Kita ingat mati dah, tegak dah balik, hidup dah balik. Itu cerita Tamil satu. Saya punya favorite actor tu Surya, Vijay. Tengok. Gila. Tak terbayang lah. Kita ingat kalau drama Melayu dah tahu dah ni gaduh ni lepas mesti baik punya. Mesti kalau tuntutan culik itu memang kalau duit tebusan ni panjang sejuta saja menyampah aku Melayu ni. Drama kan tu kan. Baru nak tampar iklan menyampah tu aku tu kan. Iyo semua ramai tu kau tengok filem Tamil. Gila. Serius. Betul. Kau tengok. Orang India ni dia ada satu adab dia macam mana? Dia dengan suami dia. Dia pandang suami dia macam Tuhan dia tau. Dia tak akan makan selagi suami dia tak bagi makan. Dia duduk tengok suami dia makan. Lepas tu suami dia siap gosok-gosok kepala tutup dengan suami dia tutup. Dia bagi hantar ni, dia bagi air. Ya. Mana yang moden sikit dia makan sama dengan suami dia. Mana yang India yang moden sikit dia makan sama dengan suami dia. Yang lagi moden dia makan dulu daripada suami dia. Kau tanya cikgu-cikgu India sini, dia makan dulu ke dia makan sama? Kau tanya dia. Tadi dia dekat belakang dia dah gelak dulu dah. Aku tak jam tu dia kata. Dia cakap apa kan? Betul, tapi macam mana tu orang kata struktur adab. Adab dan adat. Betul. Saya jumpa kawan saya dulu, betul. Kawan kita ni yang India, dia lain, dia macam ni. Yang Cina macam ni. Yang Melayu pula macam mana? Tak tahu lah. Kan? Orang Melayu ni dia ada je. Tu sebabnya, ingat tak kisah yang Titanic? Tak ada kisah kapal Titanic tau. Kapal Titanic. Kapal Titanic kan, Titanic dia langgar iceberg ni. Yang Titanic Malaysia ni dia langgar tunggul. Lepas tu dia langgar tunggul. Nak tenggelam lah ni. Dalam kapal tu ada 4 jenis manusia. Satu Mat Saleh, satu Cina, satu India, satu Melayu. So bila tunggul langgar tu, bam, dah nak pecah ni. Dia tanya, perangai masing-masing lah. Okey, yang Mat Saleh ni kata, okey kita nak selamatkan siapa dulu ni? Kapal tak banyak ni.
Sampan ni nak bot ni nak bawa keluar ni tak banyak, nak selamatkan ni. Nak selamatkan siapa dulu? Kata selamatkan binatang dulu. Orang putih ni jumpa perangai. Selamatkan binatang dulu. Binatang ni tak salah. Semua salah manusia. Orang putih macam tu. Tu sebab kau tengok National Geographic Explorer tu. Dia boleh pasang kamera, dia tinjau singa tu pada lahir sampai tua. Dah tak ada kerja lain. Sampai ada nama dah singa tu. Masa bila kau bagi nama ke singa tu? Tengok kan ikan paus tu nama dia katak tu daripada tu boleh kaji tu. Itu orang putih. Tanya pula yang India. Dia kata selamatkan yang perempuan. Kenapa pula dia banyak barang kemas? So dia boleh survive, dia kata. Memang gelang dah banyak. Sampai yang Cina pula, selamatkan lelaki. Kenapa pula? Supaya nama keluarga dia kekal. Kan dia nama lelaki tu sambung dengan nama keluarga dia. Dia buat keputusan. Sampai Melayu pula, saya cadangkan kita tubuh jawatan kuasa. Kau bayangkan? Dia nak manjang jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni, jawatan kuasa ni, jawatan kuasa bertindak, jawatan kuasa ni. Ni kapal nak tenggelam ni, kau nak meeting apa lagi? Kata dia. Cepatlah tu masalah. Kau pun gelak kan nak cerita apa? Kan? Jawatan kuasa bertindak, jawatan kuasa bencana alam lah. Bencana alam. Dah runtuh kan aku nak cerita jawatan kuasa apa lagi? Kan? Semua prosedur-prosedur macam-macam kan. Contoh lah. Tu nak bagi faham. So, hidup kita ni nak tengok berkat tak berkat. Apa maksud berkat? Pada yang non-Muslim pun boleh ambil. Maksud berkat ni adalah Tuhan bagi kebaikan dengan kita dan kebaikan tu berkembang. Itu sebenarnya. Yang pertama, sikit cukup, banyak boleh share. Kan? Sikit cukup, banyak boleh share. Berdasarkan populasi rakyat Malaysia hari ni, tak adalah. Maksud dia rezeki kita. Duit sikit cukup, kalau banyak kita sedekah, bantu orang. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Kita penat-penat macam ni balik rumah kan. Kenapa ya? Abang tengok isteri abang ni penat sangat. Masa ni abang picit ni. Ya Allah, bahagia tak? Bahagia kan? Suami balik tanya, Yang, apa nak masak lah? Abang tak boleh tak tengok muka isteri abang ni. Isteri syurga abang. Yang, abang. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Kau cakap dengan aku. Ataupun suami balik dia menyanyi lagu Tamil tu. Ten 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 nana maran ten kala payan ten karanten. Dah bawa satu keluar. Berguling-guling masuk bilik tukar baju merah pula. Tukar baju biru pula. Bahagia tak? Bahagia. Ataupun suami balik kan. Ya. Tolong masak air. Buat air kopi. Kita minum sama. Ni abang bawa balik kuih ni. Lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang? Kuih apa bawa balik ni? Abang bawa balik kuih kapel. Kuih kapel? Mana ada kuih kapel? Cuba tengok. Rupanya kuih cakui. Kuih cakui kan kapel tu. Dia melekat dua tu kan. Dia macam tu. Dia dekat tu. Kapel lah tu. Kuih kapel tu. Abang ni ada je. Nampak? Happy tak? Kita mungkin tak naik pangkat. Tapi kita dapat suami yang macam tu. Ambil tangan kita. Dicium hari-hari. Dia peluk kita. Kan? Peluk. Mungkin orang lelaki kena ingat tu. Peluk isteri. Menurut Datuk Fadilah Kamsah. Peluk isteri panjang umur 4 saat. Tak tahulah dia dapat mana. Dia cakap contoh aku ulang je lah. Kau jangan tanya aku. Betul ke? Jangan tanya aku. Peluk isteri panjang umur 4 saat. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur tu kau jangan. Okey? Tu dah betul. Tu bahagia je rasa. Bayangkan suami balik nampak kan. Nampak ada cikgu. Nampak cikgu kan. Nampak cikgu. Cikgu Nolia. Cikgu Nolida. Nolina. Nampak kan? Nampak cikgu Nolina tengah basuh pinggan. Dekat dapur. Macam mana dia boleh tahu? Sebab name tag tak buka lagi ni. Dia balik kan. Suami kerja apa cikgu? Suami kerja apa? IT manager. Kan? Suami dia balik. Yang dah. Pergi masuk dalam. Dah. Biar abang sambung. Suami sambung. Pergi siap. Happy tak? Happy. Walaupun itulah sekali dalam 365 hari tu. Tapi dia rasa happy sangat. Sebab suami buat tau. Macam saya tak boleh tengok tau. Pinggan mangkuk dekat dalam sinki. Memang saya akan cuci. Janganlah. Kalau saya balik lewat macam mana nampak. Memang saya akan cuci. Memang daripada kecil arwah abah dulu marah betul. Berapa ramai orang ngaji kat rumah ni. Memang basuh pinggan tu. Anak-anak saya pun saya kata. Mesti basuh pinggan. Kita yang kita makan kita basuh. Bahagia kan? Ataupun suami balik. Yang ni voucher spa ni pergi cuci rambut, pedicure, manicure, massage kan. Nanti hari Sabtu ni pergi kan. Lepas tu abang, habis anak kita siapa nak jaga?
Anak-anak abang jaga, yang pergilah. Susah-susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Hajarnya jantan dia tengah. Tak adalah, mana bayar dah. Oh, ingat apa tadi? Seronok tak? Seronok. Tu sebab saya kata, kadang ada benda lain lagi Tuhan bagi dekat kita. Jangan kita sibukkan itu. Tuhan bagi anak pandai, Tuhan bagi anak cerdik, anak ni. Yang ketiga, Tuhan bagi anak-anak kita berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak dia mungkin tak bagus dari segi akademik, tapi bagus kemahiran. Dia ada career sendiri, dia buka company sendiri. Mungkin macam tu. Kan? Kadang-kadang kan, kadang mak ni boleh menitis air mata tengok anak konvo je. Ya Allah, anak kita dah konvo. Ya Allah, tak sangka bang. Suami kata, kau sabar, ni konvo tadika ni. Bukan konvo college. Tak kisahlah konvo tadika pun sedih ni, kau ada pakai rok. Betul tak kan? Jadi kadang aku pun menyampah. Aku tu ada sekali saya kena jemput ceramah untuk majlis convocation. Aku ingat convo college ke apa, tadika apa macam sana. Dengan aku kena pakai rope dengan bala tu. Aduh, hai mak ayah dia aku layan dengan je lah kan. Tapi macam itulah kan. Tengok bahagia je kan anak. Apatah lagi kalau convo college tu convo tadika. Convo college tak tahu lah lebih happy macam mana. Anak pergi minggu ni tak dapat lah sebab anak convo. Kan. Happy. So yang keempat apa? Iaitu kita mudah untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kita. Mudah nak solat, mudah nak semayang, mudah nak buat ibadah, mudah nak tolong orang. Kemudian apa? Yang kelima, suasana tempat kerja kita seronok dengan orang dan orang seronok dengan kita. Kemudian apa? Kemudian yang keenamnya adalah rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Ada je orang datang rumah kita. Itu tak termasuk yang tin-tin shopping. Itu tak kira. Itu kau yang order, faham? Ni yang kita kira ni orang datang tetamu, kau jamu dia makan apa semua macam tu lah. Dan begitu ayat 7, doa kita mudah dimakbulkan. Jadi jangan kita risau-risaukan dalam hidup kita ni kan. Menjadi guru ni saya selalu pesan. Saya pesan apa? Pokok senda tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Maksudnya pesanan guru ni penting untuk anak-anak murid. Itu sebabnya kata datang dari Padang Keladi singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Mana kalau apa yang guru pesan tak ikut, dia takkan berjaya. Saya cakap saya. Kena tu. Itu sebabnya saya suka pantun nama tu. Apa, berburu ke padang data. Berburu di padang data, dapat rusa berbelang kaki. Pernah kan? Betul tu? Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Cikgu bahasa Melayu tentu faham. Mana cikgu bahasa Melayu? Dah tak mengaku lah. Dah kenapa kau tanya? Tak, saya nak tahu je. Saya takkan suruh jawab. Mana cikgu bahasa Melayu nak kan? Seorang lagi? Memang seorang cikgu bahasa Melayu sini? Ya Allah, memang tak ada minta dengan kementerian hantar cikgu lain. Tak ada. Memang seorang. Siapa ke cikgu bahasa Melayu? Kat tangan. Oh Allah, kena tolong angkat apa masalah kau? Ada 3 orang. Seorang ni yang rasa dia cikgu bahasa Melayu. Allah, ni cici ni tolong angkat apa masalah kau? Aduh, hai. Tak, berburu ke padang data dapat rusa berbelang kaki ni memang mendalam maksud dia. Berburu ke padang data, mana ada orang berburu kat padang? Dah lah tu padang data, takkan aku tak nampak tak ada binatang situ. Tapi nak sedapkan hati sendiri, dia kata dapat rusa berbelang kaki. Rusa berbelang kaki ni bukannya rusa, apa dia? Mana ada rusa berbelang kaki, tu apa binatang tu? Oh, tengok baru nak rakam. Itulah kau tak faham. Dapat rusa berbelang kaki apa maksudnya? Bukan rusa yang ditangkap tu yang berbelang kaki. Lah tak tahu punya la ilaha Allah. Yang dia dapat tu belalang. Cikgu bahasa Melayu pun buat macam ni. Kau dan macam kau dah tahulah. Sudahlah kau. Berburu ke padang data. Dia buat benda sia-sia sebab dia tak berburu. Orang berburu kat hutan. Berburu lah betul-betul. Kenapa kat padang tu? Orang malas dia buat kerja macam tu. Kat sini pun jadilah. At least dapat rusa berbelang kaki. Nak sedapkan kat sini dapat rusa berbelang kaki. Itu sebabnya maksud pantun tu, kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Itu kita tengok orang tu. Dia apa satu sana, dia tak ada kerja ke, dia dulu tak belajar ke? Belajar tapi tak main-main kot. Sebab apa? Nak kata bunga tak kembang pula. Lepas tu nak kata batang itu memang ada cara kelopak cuma tak kembang. Jadi itu sebabnya jadi manusia yang mensia-siakan hidup dia. So, bermula dengan guru-guru. Nak tunjukkan pentingnya guru ni. Itu sebabnya kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun.
Maknanya nak jadikan anak-anak ni beradab dan bersantun, mudah-mudahan. Jadi macam mana pun saya faham lah, mesej-mesej tu saya faham, signal yang diberikan saya faham. Saya faham. Kalau dah tengok jam tu kan, buat dan macam tu kan, yang seorang tu siap letak kat telinga tu melampau betul. Jadi macam mana pun ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, so pandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Buat yang terbaik sebagai guru, buat yang terbaik. Jangan kita putus asa. Ujian-ujian ni biasa. Dari macam ni pun semua. Percaya bila ada satu benda jadi kat kita, yakin ada benda baik Tuhan nak bagi kat kita. Itu je. Tuhan bagi saya demam, bagi tak sihat hari tu kan. Saya syukur satu perkara apa? Rupanya Tuhan nak bagi saya rehat, rest, ambil energi. Merasa ni, bayangkanlah kalau demam time dengan you all kan, dah lah potong queue kan, lepas tu tak dapat pula kan. Contohlah ya kan dah. Lepas tu yang paling sakit perut Nizam lah kan. Si Nizam semalam lagi dah tanya, jangan tak jadilah dia. Orang kalau telefon saya cakap jadi bukan batal ke bukan, jangan bang, dia kata kan Haji, insyaAllah. Jadi ucapkan tahniah sekali lagi. Jangan kita rasa rendah diri dengan kerjaya kita. Buat yang terbaik. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan.